Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala haddathana Musa bin Ismail, ya saja. Baru ni kita baca dah dan terjemah belakang. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء أتكن الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. Situ. Kita start situ. Baru ni sudah baca dah. Jadi berhubung dengan sanad hadis ini, dia terdapat banyak kecelaruan dalam kitab-kitab lah. Tapi dalam kitab kita baca ni kemudian ni jelas. Jelas. Kalau dalam kitab kita ni 120, muka surat 120, bawah tu Abu Umar berkata, yaqulun inna lahu riwayah, ada riwayat dia ni. Siapa riwayat? Khallad bin Rafi'. Baru ni kita sudah bincang dah bahawa dia telah dibunuh dalam peperangan Badar, mati syahid lah. Dia ada riwayat wa qila innahu al-musi' salatahu. Setengah ulama mengatakan dia inilah yang al-musi' salatahu, orang yang tak kena sembahyang dia, yang Nabi SAW tegur baru ni, iaitu Khallad bin Rafi'. Dalam kitab ni dia sebut muka surat 121 syarah. Rawa Abu Musa min tariq Sufyan bin Waki' an abihi Waki' an ibn Uyainah an ibn Ajlan an Yahya bin Abdullah bin Khallad an abihi an jaddihi annahu dakhala al-masjid fa shalla. Gitu. Maknanya tak kiralah sanad bawah tu hak atas, daripada Muhammad bin Ajlan daripada Yahya bin Abdullah bin Khallad, daripada ayahnya yakni Abdullah, daripada datuknya yakni Khallad, bahawa beliau masuk, datuk dia tu masuk ke dalam masjid Khallad itu. Lepas tu dia pun sembahyang. Dia pun sembahyang dalam masjid. Sa'id bin Mansur pula meriwayatkan, begitu juga Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri meriwayatkan daripada Ibn Uyainah, daripada Ibn Ajlan juga, an Ali bin Yahya bin Abdullah Khallad an abihi an jaddihi. Gitu pula sanad dia. Ali bin Yahya bin Abdullah, iaitu Khallad. Khallad tu Abdullah, daripada ayahnya ini Yahya, daripada datuknya yakni Abdullah, iaitu Khallad. Itu beza dengan tadi tu. Tadi Yahya bin Abdullah bin Khallad, hak ni Ali bin Yahya bin Abdullah Khallad.
Tapi daripada datuknya tu tetap ada. Sebenarnya sebelum Abdullah, sebelum Khalad itu tak ada apa tu. Itu satu kesilapan. Pada nasab Ali bin Yahya. Lepas tu Ibnu Uyainah kata an jaddihi, itu waham. Tidak ada jaddihi itu sebenarnya. Tak ada waham itu. Sebab Ishaq bin Abi Talhah, Muhammad bin Ishaq dan selain daripada mereka berdua, ada riwayat akan datang meriwayatkan daripada Ali bin Yahya, daripada ayahnya, daripada pakciknya, bukan daripada datuknya. Siapa dia pakcik dia tu? Iaitu Rifa'ah bin Rafi'. Bukan Khalad bin Rafi'. Jadi hadis ni sebenarnya bukan hadis Khalad bin Rafi'. Yang ni orang tak kata musnad Khalad bin Rafi' dah, tetapi termasuk dalam musnad Rifa'ah bin Rafi'. Hadis ni adalah hadis dia, hadis Rifa'ah, bukan hadis Khalad. Masyhur gitulah, memang masyhur. Selepas ni kita akan jumpa lagu tu. Ini riwayat ini Ali bin Yahya daripada ayahnya, daripada pakciknya. Yang ni daripada pak saudara ayah dia tu. Pak saudara ayah dia. Macam di sini betul dah ni. Ali bin Yahya bin Khalad daripada pakciknya, di sana. Tapi dia nak sebut sini dalam syarah ni sebut mana kalau orang yang mengaji hadis lah, orang yang tak mengaji hadis dia tak ada guna mana sanad-sanad ni. Tapi kalau orang yang mengaji hadis, memanglah dalam setengah-setengah kitab tu bercelaru lah. Macam sana ni bercelaru. Jadi tukar. Sesoalannya ini hadis ini termasuk dalam musnad Khalad bin Rafi', padahal bukan. Ia termasuk dalam musnad Rifa'ah bin Rafi'. Ismail bin Ja'far meriwayatkan daripada Yahya bin Ali bin Yahya. Ada pula. Waktu ada akan datang pada juga. Daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Rifa'ah. Rifa'ah tu betul lah tu, pakcik dia lah Rifa'ah tu. Jadi semua turuk ini, begitu juga lain-lain yang tersebut di dalam sunan lagu tu lah. Dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sebut tariq Muhammad bin Amr daripada Ali bin Yahya, faqala an Rifa'ah anna Khalad dakhala al-masjid. Gitulah seterusnya hadisnya. Begitu juga hadis ini dikemukakan oleh Tahawi min tariq Syarik bin Abi Namir daripada Ali bin Yahya. Itulah yang betul. Jadi kesimpulannya, hak salah semaya dia tu memanglah Khalad bin Rafi'. Tetapi yang meriwayatkan hadis ini bukan dia, tapi adik-beradik dia, iaitu Rifa'ah bin Rafi'. Dan anak cucu dia ni meriwayatkan daripada adik-beradik dia, iaitu Rifa'ah. Gitulah cerita. Jadi hak kita duduk baca learn ini daripada pakciknya, itu betul dah tu. Daripada Ali bin Yahya bin Khalad, daripada pakciknya, ammihi itu balik kepada Yahya, bukan balik kepada ambi itu balik kepada Ali tu. Tak. Kalau balik kepada Ali itu mana pakcik kepada Ali tu, siapa dia? Yahya, ayah dia. Siapa dia? Pakcik dia tu. Sedangkan Rifa'ah tu bukan adik-beradik kepada Yahya tu, tetapi adik-beradik kepada Khalad itu. Sebab tu dia tak boleh. Ambi itu dhamir tu dia kena balik kepada Yahya, bukan balik kepada Ali. Ali beriwayatkan, Ali bin Yahya bin Khalad beriwayatkan daripada pakciknya. Gitu.
Jadi dia ni meriwayatkan daripada pak ciknya. Itu pun keliru juga tu. Kalau kita tengok an Ali bin Yahya bin Khallad an ammihi, ni pun keliru juga. Sebab itulah syarih ni duk sebut ni ni. Duk sebut ni kalau kita baca saat ni. Sebab keliru. Kalau kita kata pak saudara dia di sini, yang ni pak saudara Ali tu, yang ni adik-beradik Yahya. Adik-beradik Yahya. Lepas tu adik-beradik Yahya tu ambil daripada siapa? Keliru. Situ tak jelas. Tapi kalau kita kata pak saudara dia tu, pak saudaranya tu makna balik kepada Yahya. Tu baru betul. Sebab pak saudara kepada Yahya Rifa'ah, adik-beradik kepada Khallad bin Rafi', Rifa'ah bin Rafi'. Tapi zahir di sini macam daripada pak ciknya tu, pak cik Ali tu. Situ jadi keliru. Bukan gitu. Ini jadi celaru. Ya, sebetulnya kalau tadilah Ali bin Yahya meriwayatkan daripada Ali bin Yahya meriwayatkan daripada ayahnya daripada datuknya, daripada pakciknya gitu. Daripada datuknya tu tak ada, seperti kita baca tadi lah. Jadi ini di antara hadis yang sanad dia tu bercelaru lah. Bercelaru. Ada hak sebut datuk dia, macam-macam sebut. Jadi hak betulnya an Ali bin Yahya an abihi an ammihi, iaitu Rifa'ah ammihi. Sebuah riwayat Ismail bin Ja'far an Yahya bin Ali bin Yahya, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Rifa'ah. Itu betul juga. Daripada pakciknya, dalam kitab ni dia sebut 121. Yang ni pakcik Yahya bin Khallad, bukan pakcik Ali bin Yahya tu. Siapa dia pakcik Yahya ni? Iaitu Rifa'ah bin Rafi'. Jadi sebut bahawa ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Seorang lelaki siapa dia? Adik-beradik dia lah. Rifa'ah ni cerita tentang adik-beradik dia, orang Khallad itu. Masuk dalam masjid. Fa dzakara nahwahu. Lalu perawi menyebutkan sama dengan makna riwayat yang telah tersebut sebelum ini. Itu maknanya nahwahu. Fa dzakara nahwahu. Siapa dia perawi ni? Ini Musa bin Ismail. Tadi riwayat sebelum pada ni Imam Abu Daud ambil cerita ni juga. Sebelum pada ni kita dah baca baru ni sah hadis sah hadis berhubung dengan hak ni lah. Cerita ni bawah tajuk babu salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Hadis yang kedua di bawah tajuk ni. Hadis yang kedua ni barulah berkenaan dengan cerita al-musii salatahu. Jadi cerita Khallad bin Rafi', riwayat Abu Hurairah. Jadi dalam riwayat sebelum pada ni diriwayat Qa'nabi. Imam Abu Daud ambil daripada Qa'nabi dan Ibnul Muthanna, Muhammad Ibnul Muthanna. Sini dia ambil daripada Musa bin Ismail. Jadi riwayat Musa bin Ismail ni serupa dengan riwayat Qa'nabi dan Ibnul Muthanna sebelum ni, dari segi makna dia, bukan dari segi lafaz dia. Makna dia, maksud dia, mafhum dia tu sama. Lafaz dia tak sama. Tahu mana? Nahwahu tu sebutin. Fa dzakara nahwahu. Sebab kalau serupa lafaz dia, dia akan kata fa dzakara mithlahu. Tu istilah hadis lah tu. Dia kata fa dzakara nahwahu. Yang ni serupa dengan makna, mafhum hadis sebelum ni, bukan lafaz. Qala Musa, qala fihi, dalam riwayat dia ni Musa menyebutkan, maknanya hak dia ambil dengan sanad dia itulah, Nabi SAW bersabda. Hak ni tak ada dalam riwayat sebelum ni. Dalam riwayat yang pertama, riwayat Abu Hurairah tu
Tak ada orang ini. Nabi SAW katakan dia, innahu la tatimmu salatun, sesungguhnya tidak sempurna sembahyang seseorang manusia, seseorang lah, selagi dia tidak berwudu dan meletakkan wudu, yada'al wudu, yada'al wudu, boleh dua. Kalau kata dia meletakkan wudu, makna air semaya tu, dia nak guna buat air semaya tu, letak pada tempat dia, muka, tangan ke apa tu, itulah kaki ke apa, itu letak pada tempat dia tu. Itu makna wudu. Mana kalau tak letak tempat dia tu, tak boleh, tak jadi, tak sah sembahyang. Sebab tak cukup syarat, tak ada syarat. Kalau kita kata fayadha'al wudu, bermakna perbuatan berwudu tu. Lalu dia berwudu, yakni membasuh ataupun berwudu lah pada tempat-tempat wudu tu. Itu makna yadha'al wudu. Kalau kata wudu, itu makna beza sikit mana. Lepas pada tu dia bertakbir, yakni takbir iftitah ataupun takbiratul ihram, wa yahmadullah azza wa jalla, dan memuji Allah azza wa jalla, wa yuthni alaih, wa yaqra'u bima sya'a min al-Quran, dan dia baca mana-mana Al-Quran yang dikehendakinya. Thumma yaqulu Allahu akbar, kemudian dia ucapkan Allahu akbar, kemudian rokok, dan seterusnya. Kita sudah baca dah. Lagu tu lah buat. Lepas tu hak lain-lain tak ada sebut ni. Dalam sembahyang ni banyak lagi pada hanya hak lain-lain, syarat-syarat sembahyang, bukan sembahyang saja. Iaitu bersih pakaian, bersih badan, dan tempat, dan lain-lain lagi syarat lah. Dia tidak sebut ni pasal dia kira orang ni sudah tahu dah. Orang ni sudah tahu dah. Nabi SAW tahu yang dia ni tahu dah banyak perkara. Jadi hak tu dia tak royak lah. Dia nak royak ni hak dia tengok, nampak tak kena lah. Ataupun tidak kerana tahu dah, sebab hak tu masyhur dah, maklum dah, semua orang tahu belaka dah, takkan dia tak tahu. Gitu. Wa yahmadullah azza wa jalla wa yuthni alaih, mengikut setengah-setengah ulamanya, yahmadullah ni memuji Allah ni, yakni membaca surah Al-Hamdu, yakni Fatihah, membaca Fatihah, sebab yahmadullah. Lepas tu wa yaqra'u bima sya'a min al-Quran, lepas pada Fatihah tu baca mana-mana ayat Quran hak lain lah selain daripada Fatihah tu yang dikehendakinya. Lepas pada baca Fatihah tu, gitu dia faham. Setengah-setengah ulama pula tidak, dia kata yahmadullah tu tidak makna baca Fatihah. Akan baca Fatihah lagu lain, dia kata. Misalnya dia kata yaqra'u fatihatal kitab ke ummal Quran ke, dia akan sebut gitu dalam hadis-hadis yang lain. Tak ada dengan sebut yahmadullah gini. Walau bagaimanapun adalah yang berpendapat yahmadullah di sini maksudnya puji Allah tu, yang ni baca Alhamdu, surah Alhamdu, yang ni surah Fatihah lah. Lepas tu ucapkan Allahu Akbar, rokok sehingga tetap sendi-sendinya, yang ni dengan tumakninah lah. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia sehingga dia berdiri betul, kemudian ucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud sehingga sendi-sendinya itu tetap, yakni dengan tumakninah lah dia sujud tu. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sehingga duduk tetap, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, sujud pula kali yang kedua, yakni 2 kali sujud sehingga tetap pula sendi-sendinya, yakni sujud dengan tumakninah. Kemudian mengangkat kepalanya dengan bertakbir. Fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuhu. Apabila dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tersebut tadi, maka sempurnalah sembahyangnya. Itu riwayat ini ni. Beza sikitlah daripada hal dulu.
Tapi maksud dia tu lebih kurang lah sama. Cuba kita tengok sini dulu. Ni yang betul. Riwayat yang betul. Hammam Hasan bin Ali, Hisham bin Abdul Malik dan seterusnya meriwayatkan daripada Ali bin Yahya bin Khallad daripada ayahnya tu maksudnya Yahya, daripada pak ciknya Rifa'ah bin Rafi'. Ni baru tu kan. Hak tadi tidak terang. Hak tadi nampak bercelaru, boleh mengelirukan. Hak ni tidak. Bimaknahu, yani dengan makna hadis tadi juga. Jadi hak ni dengan sanad ni serupa dengan hadis tadi juga dari segi maknanya, dari segi lafaznya tak serupa. Jadi bila kata bimaknahu tu serupa dengan kata nahwahu seperti tadi. Bimaknahu serupa. Mana riwayat ni dari segi maknanya serupa dengan hal tadi juga. Tapi dari segi sanad dia tu teranglah. Ali bin Yahya bin Khallad. Memang Ali tu cucu Khallad dah. Ni hak berlaku kepada dia peristiwa ni. Tapi dia ambil daripada ayah dia, Yahya. Yahya tu ambil daripada pak cik dia. Pak cik dia tu siapa dia? Rifa'ah bin Rafi'. Iaitu adik-beradik kepada Khallad bin Rafi'. Dia kata, Rifa'ah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lepas hal tadi ni, dia tidak ambil belaka. Dia rekaskan hadis ni. Sesungguhnya tidak sempurna sembahyang seseorang kamu. Tadi tidak sempurna sembahyang li ahadin minan nas, seseorang manusia. Ni seseorang daripada kamu. Itu beza sikit. Serupa lah dari segi maksud dianya. Tapi lafaz dia tu kan tak serupa. Hatta yusbighal wudu. Tadi hatta yatawadda'a fayadha'al wudu, yani mawadhi'ahu. Ni hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah. Jadi basuh sini sapu sini basuh ni Allah SWT suruh lah. Jadi tadi kan dia letakkan air sembahyang tu pada tempatnya. Gitu. Hak ni dia sempurnakan wuduk dia seperti mana Allah suruh. Fayaghsila wajhahu, dengan membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga ke siku, dan sapu kepala, dan basuh kedua kakinya hingga ke dua buku lali. Lagu tu. Thumma yukabbir Allah, kemudian bertakbir, wa yahmadahu, dan memujinya. Thumma yaqra' min al-Quran ma adhina lahu, kemudian dia membaca Al-Quran apa yang diizinkan, yang dibenarkan kepada dia, fi wa tayassara, dan apa yang mudah kepada dia untuk dibaca. Serupa juga dengan hak tadi dari segi makna dia, walaupun lafaz dia tidak serupa. Wa yaqra'u bima sya'a min al-Quran, tadi dia baca mana-mana ayat Quran yang dikehendakinya. Ini lagu lain sini. Fa dzakara nahwa Hammad, maka dia menyebutkan hadis seperti makna hadis Hammad, seperti makna hadis Hammad tadi. Tadi kan Musa bin Ismail meriwayatkan daripada Hammad, daripada Ishaq bin Abdullah. Jadi hak ni pun, riwayat ni pun serupa dengan hadis Hammad tadi. Qala, dia berkata, perawilah kata, thumma yukabbira fayasjuda fayumakkina wajhahu. Perawi kata, ataupun boleh juga kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertakbir lalu bersujud dengan menetapkan wajahnya. Qala Hammam perawi dia ni Hajjaj bin Minhal dan Hisham bin Abdul Malik mengambil daripada Hammam. Hammam ambil hadis ini daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ini Hammam kata. Maknanya perawi itu ada kata ni, kata gini, beza sikit sebanyak. Wa rubbama qala, dia kata kadang-kadang dia berkata, jabhatahu minal ard, jabhatahu minal ard. Ataupun satu lagi makna dia rubbama dengan makna syak, dengan makna syak. Mungkin juga dia berkata jabhatahu minal ard,
Yani fayumakkina jabhatahu minal ard. Dia tidak kata fayumakkina wajhahu. Ini mengikut hammam. Boleh jadi dia kata hammam ni syak, hak tadi tidak syak. Mungkin dia kata meletakkan dahinya. Tadi kata muka, ni dahi di tanah ataupun di lantai, sehingga tatma'inna mafasilu. Ini dia nak cerita ni beza ni riwayat orang ni beza. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, menunjukkan apa dia ingat molek. Dia ingat molek. Imam Abu Daud ni ingat molek. Dalam sanad tu orang ni kata gini, orang ni dia ada syak, dia kata gini. Jadi makna dari segi amanah ilmu, terutamanya hadis ni, dia ayat tepat. Orang ni lagu ni, dia tidak campur adukkan. Hak mana-mana dia ingat molek tu dia ayat molek lah. Seperti ni Hammam kata gini, tapi maksud dia tu lebih kurang ya, menetapkan muka ke lantai serupa dengan kata menetapkan dahi, lebih kurang. Yang ni ketika sujud itu. Lepas tu bertakbir, fa yastawi qa'idan ala maq'adihi wa yuqima sulbahu. Dan betul belakang dia. Betul bila bangun daripada sujud yang pertama tu, duduk antara dua sujud tu betul lah duduk. Bukan kata membongkok. Kecuali kalau orang bongkok lah, tak boleh nak betul nak mana. Sekat mana boleh lah. Fawasafa as-salah hakadha. Dia menggambarkan sembahyang itu begini lagu saat ni. Pada rukun-rukun tadi tu lagu tu. Sebanyak 4 rakaat tu lagu tu lah. Kalau bab rokok, bangun daripada rokok tu sujud, bangun daripada sujud, lepas tu sujud pula lagu tu. Pada keempat-empat rakaatnya hatta faragha, sampai selesai. Hak tadi. Adapun rakaat yang pertama tidak duduk, rakaat yang kedua duduk, itu tak cerita tu. Tak cerita. Hak dia cerita hak tadi. Rokok, bangun daripada rokok. Lepas tu hak lain. Hak lain-lain. Bila bangun tu baca apa dia? Baca Quran pada ketika berdiri. Tu. Bukan maksud semua sekali. Sebab hak mula-mula tu ada takbiratul ihram. Pada yang kedua tak ada, pada yang ketiga tak ada. Jadi lebih ditumpukan di sini kepada rukun-rukun tadi. Hak qiyam, pada qiyam tu baca ke dia. Lepas tu rokok. Rokok tu setara mana? Ada tumakninah. Bangun daripada rokok tu i'tidal itu. I'tidal tu setara mana? Ada tumakninah. Begitu juga baca gapo? Serupa dalam ke-4 rakaat tu. Begitu juga sujud. Sujud tu setara mana? Mana ada belaka pada 4 rakaat tu. Bukan hak duduk tak cerita sini. Duduk tak cerita. Jadi daripada sini nampaklah, kita nampak bahawa Nabi SAW hak duduk tekan kepada khalat ini, kesilapan dianya pasal tidak ada tumakninah situ. Sebab itulah baru ni kita sudah sebut dah kan, khilaf masalah tumakninah tu. Bagi orang yang mengatakan tumakninah tu sebagai satu rukun, dia kata tengok ni semua Nabi SAW tak sebut orang lain. Sebab kesalahan dia bukan di situ, di sini kesalahan dia. Kita tengoklah riwayat mana-mana pun ada sebut ni. Ada sebut ni rokok. Lepas tu ada tumakninah, tatma'inna raki'an, sujud hatta tatma'inna sajidan, dan begitulah seterusnya. Tumakninah tu ditekankan, hak lain tidak. Menunjukkan kecuaian dianya pada tumakninah tu. La tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik. Tidak sempurna sembahyang seseorang kamu selagi dia tidak melakukan demikian. Kalau dia buat lagu tu barulah jadilah. Itu dari segi hadisnya. Lepas tu dari segi hak ulama buat kesimpulan pula. Banyaklah daripada hadis ni. Hadis ini menjadi salah satu asas dalam bab sembahyang. Dalam agama kita ni salah satu asas. Selain daripada hak lain-lain lah, banyak lagi lah. Hak ni salah satu. Hadis Khalad bin Rafi' ataupun orang panggil hadis al-musi'i salatahu.
Hadis orang yang tak kena sembahyang dia. Tak kena sembahyang dia. Terkenal dengan hadis al-musii salatah. Dia hadis-hadis ni pun dia ada nama juga. Misalnya hadis al-musii salatah mana? Hak ni. Hadis Jibril mana? Hak tu lah. Hak tanya gapo Islam, gapo iman, gapo ihsan, tu hadis Jibril. Hadis macam-macam lah nama tu. Itu ada nama dia. Sebuah ayat jugalah. Ini ayat tahaddi. Ini ayat apa ni? Ini ayat ni. Dia ada. Jadi ayat tahaddi tu ada kumpulan dia, tahaddi. Mana ayat dalam bentuk cabar. Tuhan cabar manusia. Challenge manusia. Itu orang panggil ayat tahaddi. Lepas tu banyak lagi lah lain-lain. Tak apalah, hak nak sininya iaitu hadis ini merupakan salah satu asas, tempat rujukan semua ulama, semua aliran. Cuma beza pendapat lah, beza pendapat. Salah satunya inilah hadis. Daripada hadis ini ulama-ulama faham banyak perkara walaupun berbeza-beza. Sebab seperti ana selalu sebut dah, dalam sembahyang ni walaupun serupa kita tengok, tapi sebenarnya khilaf banyak, 200 lebih khilaf dalam sembahyang tu saja. Tapi tak jadi masalah. Kalau duduk secara umum, kalau orang tengok daripada jauh nampak serupa, beza sikit-sikit je, tapi secara umum tengok serupa. Apa dia? Hadis ini menunjukkan bahawa baca Quran itu adalah wajib. Itu dia. Wajib pada semua rakaat itu. Sebab Nabi SAW kata tadi baca. Lepas tu baca mana-mana ayat Quran lah, hak nak ataupun hak mudah. Kamu dia buat gitu pada setiap rakaat. Jadi orang yang kata baca Quran dalam setiap rakaat itu wajib, inilah dalilnya. Ini dalilnya. Cuma ada beza lah pula. Ada beza lah pula pendapat. Ni kata gini, semua rakaat kau serakaat saja, kau 2 rakaat saja, kau 3 rakaat, kau 4 rakaat. Dan Quran yang dimaksudkan itu adakah Fatihah? Kau Fatihah dengan ayat Quran yang lain, dia ada khilaf. Dia ada khilaf. Kalau mengikut pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi, hak wajibnya baca Quran ni kalau dalam sembahyang 2 rakaat yang pertama. Itu hak wajib. Kalau mengikut mazhab Hanafi, hak wajibnya pada 2 rakaat yang pertama baca Quran. Baca bagi kita sudah bicara kan, ini mengikut mazhab Hanafi Fatihah tu wajib. Wajib. Mana baca Fatihah ataupun baca ayat lain kau. Jadi dia tidak sebagai rukun Fatihah tu, tak kira lah. Tapi pada 2 rakaat yang pertama, itu wajib aini. Wajib aini lah kepada orang yang sembahyang seorang ataupun kepada tu imam. Sebab baru ni kita sudah bicara dah, kalau makmum ke apa, lagu lain pula ceritanya. Setengah-setengah ulama mengatakan memang 2 rakaat. Baca Quran tu pada 2 rakaat, tapi dengan tidak tentu. Hak wajib ni iaitu pada 2 rakaat, tak kira rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, rakaat yang pertama, rakaat yang keempat kau, asal baca pada 2 rakaat, dengan tidak tentu. Ini juga pendapat ulama dalam mazhab Hanafi juga, iaitu Quduri. Quduri ni dia ada kitab masyhur lah. Kalau orang mazhab Hanafi mengaji, dia mesti jumpa Quduri, kitab Quduri, kitab pekoh rendah dia lah, bawah peringkat rendah. Tapi kitab tu penting lah, masuk dalam sukatan ngaji. Hasan Basri kata hak wajibnya, hak fardu bacanya, kata dia, ini banyaklah masalah wajib dengan fardu tu sekarang. Kita sudah bicara dah juga dulu, tapi kadang-kadang tak ingat kan. Kalau mazhab Hanafi wajib dengan fardu ni lain. Kalau mengikut kebanyakan ulama ni wajib dengan fardu ni hak tula.
Jadi di sini mengikut Hasan Basri hak mafrud, mana hak fardu atau hak wajib, iaitu baca dalam satu rakaat saja. Hak tu hak wajib. Hak lain tu tidak wajib. Wajib baca ni dalam satu rakaat saja. Baca Quran, baca Quran di sini bukan maksud baca Fatihah. Baca Fatihah tu kebanyakannya mengatakan wajib, rukun. Hak ni baca Quran. Mana selepas pada baca Fatihah tu baca Quran tu. Gitu maksudnya. Tapi kalau mazhab Hanafi tadi lagu lain kan. Sebab dia Fatihah pun tidak rukun. Fatihah pun tidak rukun, jadi wajib lakon serupa kan mana-mana. Ni kalau cerita orang lain dia lagu lain pula istilah tu. Sebab tu payah juga dia kena ingatlah. Malik kata hak wajibnya dalam 3 rakaat. Malik kata hak wajib dalam 3 rakaat baca Quran. Mana kena baca? Kena baca. Syafi'i kata dalam setiap rakaat. Pula dalam setiap rakaat. Bukan Fatihah. Ni Quran. Tu dia. Bukan Fatihah, Quran. Hasan Basri mana dia pegang dengan dalil, mana dia kata rakaat itu. Dia pegang dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu bacalah mana-mana ayat Quran hak mudah kepada kamu tu. Dia mengikut kaedahnya. Kalau dari segi kaedah usul, kalau perintah melakukan sesuatu perkara bukan bermakna disuruh kita melakukan berulang kali. Sekali je. Sekurang-kurang sekali. Maknanya hak tu hak wajibnya sekali je. Banyak kali itu tidak. Sebab kalau amar ni la yaqtadi at-takrar. Kata dia. Amar la yaqtadi at-takrar. Bermaknanya kalau amar tu dengan makna wajib, wajib itu tidak berulang kali, sekali saja. Hak lain itu tidak wajib lah. Kalau baca pun tak apa, tapi tidak sebagai wajib. Bila dia sudah baca dalam satu rakaat, berarti dia telah menjunjung perintah Allah SWT itu. Cukuplah kata dia. Ini dari segi hak madai. Bukan dia nak menganjurkan orang, nak ajar orang buat lagu tu lah. Tak. Dia nak kaya hak ni hak wajib. Hak sekurang-kurangnya hak moleknya baca belakang lah. Gitulah. Jadi ulama ni kadang-kadang hak dia royak ni tidak bermakna dia kata molek pakai lagu tu lah. Tak. Dia nak royaknya hak sekurang-kurang. Dan Nabi SAW bersabda, la salata illa biqira'ah. Tidak ada sembahyang melainkan dengan bacaan. Ada dah bacaan tu. Dalam satu rakaat ada dah kan? Bila ada cukuplah. Sudah sabit ada dah tu sembahyang tu. Bila sudah ada bacaan, walaupun dalam satu rakaat ada dah lah sembahyang. Kalau tak ada tadi, kalau tak ada bacaan langsung, qiraah tu maksudnya baca Quran. Bukan tasbih tu tidak qiraah, tak panggil qiraah. Qiraah ni maksudnya baca Quran. Imam Syafi'i pun pegang hak dia juga. Dalil tu juga Imam Syafi'i pegangnya. Cuma dia kata bila kata semayang, kau setiap rakaat tu semayang lakolah. Berapa rakaat yang pertama sahaja, kau lain tidak semayang. Semayang serakaat je kau. Kalau 4 rakaat tu ketika berdiri tu ada baca belakang lah kata dia. Sebab dia pegang dengan hak tu juga. Sebab tu akan panggil semayang belakang. Hak ni cerita ni faqra'u ma tayassara minal Quran ini cerita berkenaan dengan sembahyang tahajud. Hak ni mengikut kebanyakan ulamanya sunat. Kalau hak sunat tu dia suruh baca dalam sembahyang, pas sembahyang tu bukan rakaat yang pertama saja sembahyang. Kalau dalam hak sunat tu dia suruh baca, hak fardu lagilah. Dia faham gitu. Lagilah kena baca. Sebab tu dia kata dalam tiap-tiap rakaat. Tapi pendapat Syafi'i ini pun dia banyak qaul juga, banyak juga pendapat. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau mengikut qaul jadidnya ada 2 rakaat yang pertama saja. 2 rakaat yang kedua tu tak ada dah baca ayat, baca Quran selain daripada Fatihah lah. Adapun 2 rakaat yang pertama tu ada di situ. Tapi sebagai gapo pula dia
Sebab itulah kita tengok kalau dalam mazhab-mazhab ni banyak pendapat. Seorang imam tu pun atas sab perkara tu banyak pendapat. Jadi sebagai wajib kalau kita tengok sini. Sedangkan dalam hak lain, pendapat dia hak lain pula tidak sebagai wajib, sunat je. Jadi maksud baca Quran hak wajib tu Fatihah. Gitu dia bagi kod tu pula. Sebab nampaknya banyak hadis tu tekan atas Fatihah. Bukan ayat yang lain selain daripada Fatihah tu tidak wajib, sunat je. Jadi maknanya baca Fatihah tu. Hak tu hak wajib. Malik pula kata 3 rakaat tu, dia kata sebab sama Imam Malik ni dia kira ambil hak lebih banyak. Hak lebih banyak. Jadi kalau 4 rakaat 3 tu lebih banyak. Jadi kena pada hak 3 tu hak wajib. Hak salah lagi tidak wajib. Tak kira lah mana-mana, tak kira. Lepas pada tu tak apalah, orang lain pegang lagu lain lagi. Imam Abu Hanifah dia pegang dengan amalan Sayyidina Umar. Hak berlaku kepada Sayyidina Umar. Dia tidak baca dalam sembahyang maghrib. Pada 2 rakaat yang pertama tu dia tidak baca. Dia qada pada rakaat akhir tu, dan dia baca derah. Gitu. Dia baca derah. Uthman pula gitu juga. Dalam sembahyang Isyak tinggal baca dalam 2 rakaat yang pertama. Dia qada dalam 2 rakaat hak ujung tu dan baca derah. Dia pegang gitu. Waktu pegangan dia. Jadi masing-masing lah pegangnya masing-masing. Jadi dia kata hak ni menunjukkan bahawa 2 rakaat je hak mestinya. Sebab apa dia mau diganti ni? Ganti. Kalau lah tidak sebagai wajib, apa dia ganti? Gitulah. Jadi ringkasan kepada hadis ini, boleh kita katakan bahawa hadis ini dia tidak mengandungi perkara yang wajib belaka. Hadis musii salatahu ni dia tidak mengandungi perkara-perkara yang wajib ataupun wajibat solah belaka. Tidak. Bahkan ada di antaranya yang merupakan rukun, ada di antaranya yang masuk dalam wajibat, ada di antaranya yang termasuk dalam sunat. Ada dalam hadis ni belaka. Jadi apa makna Nabi SAW kata idza man taqasta min hadha syai'an fa inna man taqastahu min salatik. Dalam hadis mula-mula tu Abu Hurairah, fa idza fa'alta hadha faqad tammat salatuk wa man taqasta min hadha syai'an fa inna man taqastahu min salatik. Mana-mana engkau kurang daripada yang tersebut itu berarti engkau kurangkan daripada sembahyangmu. Engkau kurangkan daripada sembahyangmu. Kurang tu kurang ke mana? Kurang sesuai dengan kedudukan apa yang ditinggalkan itu. Mana kalau dia tinggalkan hak sunat, kuranglah hak sunat. Kalau dia tinggal hak wajib, kuranglah hak wajib. Jadi kurang mengikut keadaan benda yang ditinggal itu. Jadi apabila tinggal hak sunat misalnya, tak apa walaupun kurang. Tapi kalau tinggal hak lebih lagi daripada tu, dia kena lagu lain pula hukum dia nya. Gitulah. Jadi mengikut kedudukan perbuatan dalam sembahyang tu. Seterusnya riwayat daripada Ali, satu lagi Ali bin Yahya bin Khallad, daripada ayahnya daripada Rifa'ah bin Rafi', tentang cerita ni qala Nabi SAW bersabda. Jadi hak lain-lain tu dia tak sebut lah, dia sebut hak ni, hak beza sikit daripada hak tadi. Idza qumta, apabila engkau berdiri yakni untuk bersembahyang dengan menghadap ke arah kiblat, engkau takbirlah. Takbirlah. Jadi hak tu takbir tu
Sebagai rukun tu. Lepas tu takbir tu. Semaqra' bi ummil Quran. Kemudian baca Fatihah. Wa bima Allah an taqra'ah. Dan apa-apa yang Allah takdirkan untuk kau baca. Apa-apa yang Allah kehendaki kau baca. Maknanya kalau kita baca apa-apa pun itu memang dengan kehendak Allah berlaku. Takdir Allah SWT. Jadi dalam riwayat ni dia sebut hak tempat tadi dia kata memuji Allah, yahmadullah. Di sini semaqra' bi ummil Quran. Baca Fatihah. Jadi bagi orang yang mengatakan hak tadi puji Allah tu baca Fatihah, dia sokong kuatkan dengan hak ni lah. Hak ni sebut ummil Quran. Lepas tu baru sebut baca Quran. Hak lain-lain. Sebut hak tadi lah. Cuma hak tadi dalam riwayat-riwayat tadi tak ada sebut ummil Quran tu, tak ada sebut. Hak adanya bima syi'ta minal Quran itu. Apabila engkau rokok, engkau letakkan dua tapak tanganmu ke atas dua lututmu. Tadi tak ada. Ni ada. Bila rokok, letak tapak tangan itu atas lutut. Wamdud zahrak. Dan samakan ataupun betulkan belakang kau tu. Samakan belakang itulah pada ketika rokok. Jangan bengkokkan, jangan bongkokkan, tapi cuba samakanlah. Wa qala, dan baginda bersabda, idza sajadta famakkin bisujudik. Bila engkau bersujud, maka engkau tetapkan sujud engkau. Maknanya sujud molek lah, sujud molek. Dan bila engkau bangun daripada sujud itu, engkau duduklah di atas fakhidhika al-yusra, di atas pahamu yang kiri. Duduk tekan atas hak tu. Jadi paha alik kanan ni dalam riwayat satu lagi kemudian cerita ni juga, hadis ni lah juga. Cuma orang ni ayat gini, orang ni ayat gini, ada ayat lebih sikit, ada ayat lagu ni. Cerita tu juga. Ini tidak bercanggah. Sebab boleh jadi orang ni dia ayat hak ni, ni dia ayat ni, ataupun ia jadi berbeza tu kerana diringkaskan, diriwayatkan secara ikhtisar, secara ringkas. Boleh jadi juga. Duduk gitu. Baru ni kan kita sudah jumpa dah duduk iq'a', dia panggil iq'a'. Antara dua sujud itu duduk mana kedua-dua kaki tu berdiri. Lepas tu punggung tu duduk atas tumit itu. Itu iq'a'. Itu satu cara. Tapi hal ni dalam kebanyakan hadisnya, dalam kebanyakan hadis dia suruh duduk lagu ni. Maknanya iq'a' tu kalau mengikut Ibnu Abbas dia kata sunnah, mana hak jarang-jarang, bukan sokmo. Bukan sokmo. Hak lebih banyaknya lagu ni duduk di atas paha kiri. Maknanya duduk iftirah, sulah orang panggil duduk rakaat sepuluh apa ni tahiyat yang pertama tu. Duduk lagu tu. Ni bagi orang yang pegang kata duduk ni dalam semua keadaan, sama ada antara dua sujud ataupun dalam tahiyat awal ataupun dalam tahiyat akhir, duduk iftirah dia pegang dengan hadis ni. Sebab dia kata membuat gini nak sampai ke akhir. Maksudnya kalau sampai ke akhir, kalau duduk ni duduk atas paha kiri, maknanya hak yang kedua tu pun duduk yang kedua tu pun lagu tu juga. Ini di antara pegangan mereka. Tapi Imam Malik tak pegang hak tu. Imam Malik pula dia pilih hak lain pula. Sebab Nabi SAW ada juga buat lagu tu, iaitu duduk tawarruk. Pada semua duduk kalau kata duduk, mengikut dianya duduk secara tawarruk seperti tahiyat akhir. Sama ada duduk antara dua sujud dalam tahiyat yang pertama, tasyahud yang pertama, atau tasyahud yang akhir. Yang kedua tu duduk tawarruk. Yang ni duduk seperti tahiyat akhir orang-orang mazhab Syafi'i. Seperti kita sini ramai-ramai buat lagu tu. Tapi dia semua duduk seperti tahiyat akhir. Jadi maknanya pegangan dia tak ada lah sini. Tak ada. Sini tak ada dalil kepada dia lah. Tapi jadi dalil kepada mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, apa ni? Mazhab Syafi'i kalau tahiyat akhir 2 rakaat tawarruk. Tahiyat akhir 4 rakaat, tahiyat akhir tu tawarruk lah. Tapi kalau tahiyat yang pertama itu duduk iftirash. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad pula dekat dengan Syafi'i, tapi beza juga. Kalau hak sembahyang hak wajib hak 2 rakaat, hak 2 rakaat, mana duduk tu ada duduk iftirash lagu ni. Duduk iftirash tahiyat awal. Kalau hak sembahyang tu 4 rakaat, hak yang kedua tu duduk tawarruk. Hak yang pertama sumpah Syafi'i. Gitu. Kalau Malik sumpah tahiyat akhir berlaku. Hanafi sumpah tahiyat awal berlaku. Syafi'i yang beza. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Kalau sembahyang 2 rakaat pun tawarruk juga. Tapi kalau Imam Ahmad tak, sembahyang subuh tidak tawarruk, duduk iftirash. Serupa dengan mazhab Hanafi. Serupa dengan mazhab Hanafi. Kalau sembahyang 4 rakaat barulah duduk lagu tu. Walaupun ada juga pendapat dia, mana kalau sembahyang 4 rakaat pun duduk iftirash juga, serupa dengan mazhab Hanafi. Lepas tu riwayat ni lagi, cumanya bawah tu ya, sanad bawah tu beza, atas tu lebih kurang. Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' an abihi an ammihi Rifa'ah bin Rafi' an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah ini. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, lafaz dia tu berbeza. Idza anta qumta fi salatik, bila engkau berdiri untuk bersembahyang, engkau bertakbirlah. Engkau bertakbir, mana takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara 'alaika. Min al-Quran. Tadi ma tayassara laka, ma tayassara 'alaika. Beza tu. Wa qala fi fa idza jalasta fi wasati as-salah, bila engkau duduk pada tengah sembahyang tu, engkau duduk tenanglah. Kau tumakninah lah, duduk dengan tenanglah, yakni dengan tetap. Waftarish, engkau hamparkan paha kiri engkau, yakni lipatlah ke belakang. Thumma tashhad, kemudian engkau bertasyahud. Kemudian apabila engkau bangun pula, famithla dzalika, begitulah pula, begitulah juga sehingga engkau selesai bersembahyang. Bermakna sampai ke akhir lagu itulah duduknya. Tahiyat akhir itu pun duduk sepa tahiyat awal juga. Orang-orang yang pegang itu, dia pegang di antaranya hak ni, hadis-hadis ni. Kemudian riwayat daripada Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' Az-Zuraqi an abihi an jaddihi an Rifa'ah bin Rafi'. Hak tu juga, cumanya tadi Ali bin Yahya, ni anak pada Ali tu pula riwayat. Yahya bin Ali bin Yahya, mana cucu yang kedua kepada Khallad ini, cicit lah, gitu. Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad. Yahya ni meriwayatkan daripada ayah dia Ali. Ayah dia meriwayatkan daripada datuk dia, iaitu Yahya. Yahya datuk tu meriwayatkan daripada Rifa'ah. Rifa'ah tu adik-beradik Khallad yang berlaku peristiwa ni kepada dia tu Khallad. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, faqassa hadzal hadis, lalu dia mengkisahkan, menceritakan hadis ni. Qala fihi, di dalam hadis itu dia menyebutkan gini. Dia menyebutkan gini, lafaz dia tu lain, tapi maksud dia sama. Lafaz dia tu lain, maksud dia sama. Jadi hak lagu ni kalau hadis ahad lah. Kalau hadis tu banyak sangat sanad dia, tidak sama lafaz dia, makna dia sama. Orang panggil tawatur, al-qadril mushtarak, ataupun tawatur maknawi, hadis mutawatir maknawi. Ni tidak sampai peringkat tu. Sebab cuba perhati, dia pergi situ, cerita tu je, Rifa'ah tu semacam, tak ada orang lain. Paling tinggi ada Abu Hurairah. Dia tak dan dengan peristiwa ni, tak dan.
Sebab baru ni kan kita sudah bincang dia pada tahun yang ke-7. Ni dia ni Khalad ni mati dalam perang Badar tahun yang kedua lagi. Bermakna peristiwa ni sebelum tu. Jadi tidak banyak perawi-perawi dia tu. Kalau kita perhati tengok ke situ sininya. Ni daripada anak cucu dia ni. Cuma sanad tu beza di bawah. Kalau mutawatir tu tidak, daripada atas lagi beza. Sahabat tu pun ramai dah. Sebuah hadis tentang Dajjal misalnya, hadis tentang Dajjal itu mutawatir maknawi. Siapakah mereka tu? Sebab sahabat ramai cerita, bukan seorang. Tu sama sahabat, ramai anak murid dia pula, tiap-tiap orang tu ramai pula. Walaupun lafaz dia beza-beza, tetapi maksud dia tu kita faham sama. Itu mutawatir maknawi orang panggil, ataupun tawatur al-qadril mushtarak orang panggil. Tawatur al-qadril mushtarak. Jadi mengikut jumhur ulamanya, tawatur lagu ni dia jadi akidah juga. Sebab tu dia jadi akidah tu. Walaupun tak ada dalam Quran, ada dalam hadis, peringkat ni dia jadi akidah. Banyaklah hadis-hadis serupa ni, serupa hadis Imam Mahdi ke apa tu, hadis mutawatir maknawi. Dalam ni dia kata, fatawadda kama amarakallah, kamu berwuduklah seperti yang Allah suruh. Kan tadi ada dah lagu ni. Makna dia tu sama, lafaz dia tidak sama, tapi kita faham ni. Tadi dia kata hatta yatawadda fayadha al-wudu yani mawadhi'ahu. Gitu kenapa? Fayadha al-wudu yani mawadhi'ahu. Nak basuh sini, sapu sini tu ikut siapa? Ikut hak Tuhan lah. Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh tu duduk mana? Kalau Quran tu lah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum tu. Dalam riwayat yang kedua, dia kata la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah Taala. Sudah ada di situ. Fayaghsila wajhahu. Lepas tu dia sebut basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Sini tak ada sebut. Tapi maksud dia sama. Kalau hak Tuhan suruh lah, mana dalam Quran? Ada belaka tu. Walaupun sini dia kata kamu berwuduklah seperti yang Allah suruh kau. Dia tak ada perincian basuh muka gini-gini basuh, tak ada. Thumma tasyahhad, kemudian engkau bertasyahudlah. Bertasyahud di sini bukan makna tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, tak, makna azan. Sini kadang-kadang dia istilah hadis ni dia tidak serupa istilah kita fiqh ke apa dah. Istilah fiqh tu dia tetap jelas lalu. Hadis ni tidak. Dengan sebab tu dia kena rujuk kepada syarah-syarah ke apalah. Dia kena rujuk kepada pendapat ulama. Kalau kitab fiqh di sini dari segi azan ya azan lah, iqamah lah, sembahyang warid lah, isyak lah. Tapi kalau dalam hadis ni kadang-kadang sembahyang warid boleh panggil isyak juga. Sembahyang warid tu isyak juga. Cuma isyak ula, isyak sembahyang isyak ni selepas maghrib tu isyaul akhirah dipanggil. Ada pula istilah. Lepas tu iqamah, kadang-kadang iqamah tu azan pun iqamah juga disebut. Kadang-kadang azan dengan makna iqamah ada juga. Itu dalam hadis. Serupa juga di sini dia kata kau bertasyahudlah, sebab perkara yang penting dalam azan itu tasyahud itu ada. Sebab tu dia kata thumma tasyahhad ai adzin. Itu dalam syarat kamu bah fa'aqim, lepas tu kamu qamat. Situ menunjuk kata syahad tadi mana bah, lepas bah orang qamatnya aqim tu mana kamu iqamah. Yang ni walaupun bah ni iqamah ni sunat juga, walaupun sembahyang seorang tak ada nak panggil orang, sunat juga qamat sembahyang seorang, walaupun ada khilaf lah di situ. Tapi ramai ulama menerima bahawa
Bai tu ada juga, boleh kalau kita nak bai, nak qamak walaupun sembahyang seorang. Apatah lagi kalau sembahyang jemaah lah. Fa in kana ma'aka Qur'anun, kalau ada Quran bersama engkau, jadi engkau ingat Quran lah, faqra bihi, bacalah Quran itu. Wa illa fahmadillah azza wa jalla, kalau tidak, ini minta ingat Quran, tak pandai baca Quran, kamu pujilah Allah azza wa jalla, kamu bertakbirlah, kamu bertahmidlah, kamu bertakbirlah, dan kamu bertahlillah. Mana dalam sembahyang boleh kita kata alhamdulillah, 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 waktu ya tahunya. Baca waktu. Wa kabbir, ataupun boleh takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun boleh tahlil dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Jadi misalnya kalau orang baru masuk Islam, kalau nak belajar semua tu makan masa juga. Jadi wajib selalulah pada dia, wajibnya. Jadi nak main lagu mana, kita nak ajar lagu mana, hak ni ajar hak ni. Jadi baca ni, baca ni dulu, lepas tu belajarlah. Lepas pada tu tak boleh lah duduk gini. Lepas pada tu kena kokoh belajarlah. Buat yang paling sempurna lah. Mengikut setengah ulamanya, hak ni dia kata sama-sama lah gitu, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang baru masuk Islam, ataupun orang yang memang tak mampu, dia setakat tu dia boleh. Dia boleh baca lagu tu. Mengikut setengah ulamanya, dia kata hak ni Nabi SAW kata boleh lagu ni di peringkat permulaan. Di peringkat permulaan dia memang ada kelonggaran lah, kemudahan kepada orang yang tak erti ataupun payah, dia baca hak tu tak apa dah, ada peringkat permulaan. Tapi hak kemudiannya tidak. Bila hak suruh Fatihah, bila suruh gapo tu semua tidak. Hak ni peringkat permulaan. Tetapi hak moleknya pendapat yang mengatakan untuk sama-sama baru senang. Kalau tidak, lagu mana? Dia sebut dalam syarah dia 129. Qala Maulana Muhammad Yahya al-marhum. Baru ni kita sebut dah, Maulana Muhammad Yahya ni ayah kepada Syekh Zakaria. Dalam takrir Syekh dia, takrir ni kalau di India, di Pakistan, hak mengaji hadis ni ada takrir. Takrir ni hak guru syarah lah, anak murid tulis. Orang sampai dulu tulis, tapi tulisnya memang cepat. Orang dia ni, orang India ni memang dia jenis cepat tangan dia, lidah dia memang cepat, tak boleh lawan kita. Anak ni cepat dah, tak boleh lawan lagi, kalah lagi. Kalau dari segi baca, cepat dah baca. Dia cepat lagi. Tulis cepat dah gitu, dia cepat lagi. Jadi dah tak tinggal. Tulis bukan rengkah. Terpelik ni, tidak guna rengkah, tulis penuh, kita boleh baca kan pada tu. Dah tulis. Hak tu guru syarah tu dia dah. Hak syarah tu ditulis tu, itulah dipanggil takrir. Takrir. Jadi Maulana Muhammad Yahya ni anak murid kepada tok guru dia. Tok guru dia ni maksudnya Rashid Ahmad Ganguhi. Itu tok guru dia. Selepas dia menyebutkan dalam takrir dia, selepas sebutkan riwayat ini, dia tulis lagu mana. Dia kata thumma inna riwayat al-a'rabi, riwayat A'rabi ni yang khaffafa as-salah, yang meringkaskan sembahyang dia ni, jami'ah, merangkumi ummahat masail as-salah, masalah-masalah pokok sembahyang, masalah-masalah utama sembahyang. Dan riwayat ini juga mengandungi sunan sembahyang, sunat-sunat dalam sembahyang, wajibatnya dan adabnya ada berlaku dalam itu. Ghaira anna ma thabata rukniyatuha bighairiha tata'akkad rukniyatuha, wa ma lam yathbut fihi min ghairiha shay'un yabqa 'ala al-wujub kama huwa muqtada sighati al-amri, wa ma thabata fihi min kharij anna al-amra laysa 'ala wajhi yakunu kharijan 'anil wujub kama fi qawlihi tashahhad wa aqim. Itu dalam takrir dia. Dia kata
ada dalam sembahyang ni hak ni musi'i salatahu ni ada belaka ni. Bukan ada hak rukun saja. Hak rukun pun ada, hak wajib pun ada, hak sunat pun ada, hak adab sembahyang pun ada belaka. Cumanya gini kata dia, kaedahnya. Ulama-ulama apa jadikan hak ni sebagai asas? Lagu mana cara dia buat sebagai asas? Asas untuk apa? Jawabnya asas untuk semua lah. Untuk semua lah. Bukan asas untuk rukun saja. Bukan asas untuk wajibat semaya saja. Tidak. Asas untuk semua. Cumanya gini, dia kata, ni kaedah dia. Baru kita nampak kaedah ulama pakai itu lagu mana. Baru kita nampak. Cumanya apa yang sabit tentang kerukunannya, apa yang sabit tentang ia itu sebagai rukun dengan dalil yang lain, maka lagi kuatlah kedudukannya sebagai rukun itu. Gitu. Lagi kuatlah kedudukannya sebagai rukun. Misalnya hadis ni sebut suruh baca Fatihah, suruh baca Quran. Dalam hadis lain ada ke? Setara mana suruh baca? Dalam hadis ni suruh takbir. Dalam hadis lain takbir tu setara mana kedudukannya? Tengok. Jadi orang hak kata rukun, takbir rukun, hak ni rukun, Fatihah rukun, dia tengok dalil lain. Dalil lain tu pun kuat juga. Jadi dia campur dengan hak ni, jadi kuatlah kedudukannya sebagai rukun itu, kata dia. Dan mana-mana yang tidak sabit daripada dalil yang lain, tidak sabit, tak ada disokong oleh hak lain, dia baqa 'alal wujub, kekal dia sebagai wajib, mengikut kehendak sirah amar, mengikut tuntutan sirah lafaz amar itu. Sini dia perintah, suruh ni baca lagu ni, kamu buat lagu ni, buat lagu ni. Suruh tu memberi makna wajib. Tapi kalau berdasarkan dalil di luar daripada hadis ini, ada bukti yang menunjukkan bahawa ia tidak wajib, maka dia jadi keluarlah daripada wajib tu, tidak jadi sebagai wajib. Sunat kau, misalnya kita tengok lain tak ada sebut, bahkan Nabi SAW tidak tekan hak tu. Tidak sebut pula hak sebut dalam ni, tidak sebut dari tempat lain. Maka dia tidak jadi wajib lah, dia jadi sunat. Dia jadi sunat. Misalnya hak sebut dalam hadis ni, dia kata tasyahhad wa aqim. Hak ni kita nak kata rukun kah? Dok di luar semaya lagi ni, ban ni qamat ni, tak ada kena-mengena dengan semaya. Dalam semaya tak masuk semaya lagi. Hak ni nak kata wajib kah? Dok juga. Apa tu nak kata ke dia? Nak kata sunat kah? Ini bukan dalam semaya lagi. Ini termasuk dalam adab semaya. Kita kena tengok luar pula, campur dengan hak ni. Itulah kaedah yang diguna oleh ulama. Kemudian berbeza-beza lah pula lah. Orang ni pandangan dia gini, orang ni pandangan dia beza pula. Di sini lagu tu juga kata dia, fa innahu bayan li mujmalis salah al-qat'iyyah wujubuha fa yakunu muqayyadan lil fardhiyyah mufidan lil fardhiyyah war rukniyyah illa ma qama fi qarinatu khilafi. Di sini pula lagu tu juga dia menyatakan sembahyang yang disebutkan dalam Quran secara mujmal. Secara mujmal. Dalam Quran sebut aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Lagu mana? Secara mujmal. Jadi hadis ini bayan. Hadis ini sebagai mubayyin, menerangkan apa yang tidak jelas di dalam Quran itu lagu mana cara ni. Jadi kita pada dasarnya kita letak sebagai rukun, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya daripada ia itu dikira sebagai rukun. Jadi ada dalil lain, ini tidak sebagai rukun, hak ni sebagai wajib, hak ni sebagai sunat, hak ni sebagai adab saja. Itu kita tengok pada dalil lain pula. Jadi makna tidak atas hadis ni saja. Artinya kita orang Islam ni pandai semaya bukan hadis Khalad bin Rafiq ni saja dah. Ini salah satu saja. Banyak lagi hak lain daripada orang lain. Yang sebut jelas lah nampak ni, setara ni kedudukannya, ni setara ni, daripada hadis lain-lain tu semua tu kumpul tu, maka jadilah sumpah semaya hak kita duduk buatlah ni lah. Dengan khilaf masing-masing tu, dan hak sepakat, semua sepakat gapo dia. Hak ada khilaf gapo dia. Ada semua hak lah ni. Ini semua ni ambil daripada hadis belakang.
tentang kaifiat dan cara sembahyang tu. Ada pun dalam Quran tak ada semua. Tentang kaifiat dan cara sembahyang tu. Jadi menjadi masalah lah kepada orang yang ingkar hadis, yang menolak hadis, yang tak terima hadis, jadi masalah lah. Nak sembahyang lagu mana? Tuhan suruh sembahyang. Nak sembahyang lagu mana? Jadi Nabi SAW ni lagu mana? Dia rekod sendiri kau semaya tu. Dah Tuhan suruh semaya, dia pun buat. Kalau kita tidak terikat, tak mesti terikat dengan cara hak dia buat tu. Jadi maknanya hak dia buat tu gomo kita mau siapa tak tinggal apa mati tu buat tu. Lagu mana? Jadi sebab orang anti hadis ni, salah satu fahaman dia kira Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerja dia nya bawa Quran. Hak lain tu tidak termasuk dalam hak wajib. Tu dah wajib kita ikut. Mana semaya ke apa tu dak lah. Bahaya tu. Bahaya besar. Tak boleh. Maknanya hadis ni tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Kalau tidak kita tak tahu semaya, tak tahu nak zakat lagu mana, tak tahu nak haji lagu mana. Sebab dalam Quran sebut gitu. Secara umum gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah buatnya. Maka kita tahu daripada situ. Dan dia ajar tu, hak tu sebahagian daripada agama juga, tak boleh pisah. Dan orang yang tolak hadis ni akhir-akhirnya dia akan tolak Quran juga situ. Cuma boleh jadi kalau dia nafi, dia tidak sedar lagi lah tu. Gitu lah. Dia tak khabar lagi. Hak sebenarnya dia akan pergi situ. Tak lagi. Lepas pada tu hadis hak ni pula. Imam Abu Daud nak mari hadis ni. Abdul Rahman bin Shibl. Dalam sanad dia tu Imam Abu Daud nak mari dua sanad. Dia ada maksud dia. Abu Walid At-Tayalisi qala hadatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Ja'far bin Al-Hakam. Tu dia nak pusing. Berhenti sekat tu. Tu susah sanad. Sanad lain pula. Tengok sanad lain pula. Apa dia? Haddatsana Qutaibah. Jadi tu guru kepada Imam Abu Daud lah tu. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu, Abu Walid Qutaibah. Seorang lagi. Jadi Abu Walid At-Tayalisi ni ambil daripada Laits juga. Qutaibah ni pun ambil daripada Laits juga. Apa yang Imam Abu Daud tak capur sekali lalu ni? Ataupun dah serupa, mari buat ke dia. Pada sel ada dia nak ayat benda lain. Sebab boleh dikatakan kitab-kitab hadis ni dia mesti ada cerita faedah isnadiyah dia tu. Dari segi ilmu isnad tu dia akan cerita. Abu Daud kau Tirmizi kau apa kau dia mesti ada. Ajar kita faham sanad itu. Apa faedah kepentingan sanad itu. Macam di sini cuba kita perhati. Haddatsana Al-Laits an Ja'far bin Abdullah Al-Ansari. Tadi an Ja'far bin Al-Hakam. Laits tidak ambil terus daripada Ja'far bin Hakam, tapi ada seorang tengah dia, Yazid bin Abi Habib. Riwayat Qutaibah daripada Laits, daripada Ja'far, tak ada tengah. Tu beza dia. Beza dia. Yang kedua bezanya Ja'far bin Hakam tadi dalam riwayat Abu Walid. Ni Ja'far bin Abdullah. Orang lain kau ni. Orang tolak. Cuma Hakam itu Ja'far bin Abdullah bin Hakam. Hakam tu tok dia. Jadi kunyah tu pakai nama tok tu. Hakam tu, bukan nama ayah. Sebab orang Arab dia boleh guna, memang dia guna Ja'far bin Hakam. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu bukan ayah dia, tok dia. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tu Muhammad ayah dia je. Hanbal tu tok dia. Supaya juga di sini Ja'far bin Hakam. Hakam tu tok. Boleh lagu tu. Imam Abu Daud nak cerita jangan kita keliru, jangan kita kata salah pula. Dah, tidak salah. Ni. Lepas tu siapa dia? Orang lain kau ni kalau kita jumpa tempat lain pula Ja'far bin Abdullah. Dah, orang tolak. Abdullah ni ayah dia. Dia ada tambah pula dari sini Ansari. Tu ada tambah. Tadi tak ada. Itu faedah dia. Mana kita tahu dia ni keturunan mana? Boleh tahu. Itu faedahnya.
An Tamim bin Mahmud an Abdurrahman bin Shibl. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada patukan gagak. Yakni seseorang itu bersembahyang dengan sujud seperti gagak patuk makanan dia. Cepatlah, sembahyanglah patuk makanan, cepat. Dia larang. Dan iftirash sab' dia larang. Mana hamparkan kita semasa sujud ni, ini semasa sujud berlakon. Sujud itu jangan ni siku ni rapat ke lantai tu, jangan. Kena akad siku. Itu mana iftirash. Sebab sabuk binatang buah dia duduk tu, siku dia ni rapat. Rapat gitu. Jangan buat lagu tu. Sebab sembahyang ni diajarkan kepada kita tidak serupa satunya dengan binatang. Nak tunjuk manusia ni dalam merendahkan diri kepada Tuhan dalam keadaan paling sempurna sebagai manusia, bukan sebagai binatang. So, yang keduanya tidak serupa dengan syaitan. Sebab tu cekok pinggang tak boleh. Sebab syaitan dia cekok pinggang. Lepas tu tak boleh kita cekok pinggang kau. Tak, itu bab lain waktu tu. Dalam semayang tu cekok pinggang. Kalau kita lengok tak apa. Ni syaitan tu sebab cekok pinggang tu dia bukan kerana nak rehat saja. Ada juga orang yang jenis agah kan. Dia jenis cekok pinggang supaya orang nak gocor ke tak. Dia cekok pinggang juga. Mana sombong. Lagu tu tak sah juga. Serupa binatang tak sah, serupa syaitan tak sah juga, dan serupa orang sombong tak sah juga, tak ada juga, dan menampakkan kemalasan, kelesuan tak boleh juga. Misalnya nyanda kau rehat, sport rehat, tak boleh. Dia biar nampak cergas. Jangan serupa binatang, jangan serupa. Itulah yang kita dapati dalam hadis ni. Dia larang gini-gini, kita mesti dapati hak ni pasal serupa dengan ni, hak ni pasal serupa dengan ni, gitulah. Yang ketiganya yang dilarangnya, seseorang itu mengambil tempat yang sebagai tempat yang tetap di dalam masjid, sebagaimana unta mengambil tempat untuknya. Jadi unta ni pun kalau dia duduk situ, dia ke situ. Kalau dalam kandang dia duduk situ. Nabi SAW larang kalau dalam masjid jangan kita buat lagu tu. Sebab apa? Masjid ni serupa lah mana-mana pun. Dia akan menjadi saksi belaka kepada kita. Kalau kita ambil setempat, mana pahala satu tempat tu je lah. Satu tempat tu lah yang menyaksikan untuk kita je. Tempat lain tak. Sedangkan semua masjid serupa lah, mana-mana tempat pun. Terutama untuk kita sembahyang sunat lah. Untuk kita sembahyang sunat kan, mana-mana tak apa, luar pun tak apa. Tapi kalau kita sembahyang jemaah tu lain cerita. Tu rakaat yang pertama lebih afdal tu memanglah. Satu maknanya begitu. Yang kedua makna dia ambil tempat tu, apabila dia ambil tempat gitu, dia jadi mudah. Mudah, jadi biasa. Apabila jadi biasa, tak ada lah susah dia. Tak ada susah, tak ada berat. Jadi tidak berat dalam ibadat ni Nabi SAW tak beri. Jadi kebiasaan. Supaya puasa. Sebab tu dia larang puasa saumud dahr, puasa sama-sama. Sebab kita tak akan berasa letih, dah muka biasa dah. Ni kalau kita biasa dengan tempat tu, kita rasa selesa tempat tu. Tak sih. Mana-mana pun mungkin tempat garai sikit kau kita kata, batu dia tu tidak rata lah, tempat tidak ada kapet kau, betul lah kita tu situ. Tidak kata kita ambil tempat khusus. Ni tempat suci, tempat boleh. Jangan lalu. Itu dua. Makna yang kedua. Yang ketiganya makna dianya iaitu takut sombong, nampak riak, untuk menunjukkan kita ni ahli ibadat. Tengok situ nak tahu ada sombong situ. Gitu. Jadi seseolahnya tarik perhatian orang, biar orang tengok dia ada sombong situ. Situ. Tak boleh lagu tu. Sebab bila kita nak ibadat, jangan ada benda riak, benda gitu gini, jangan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, apabila kita khususkan satu tempat untuk kita, jadi seseolahnya milik kita. Sedangkan mana ada dalam masjid ni khusus untuk kita? Mana-mana pun tak apa. Siapa dia orang pergi dulu, boleh dia lah, walaupun kita biasa duduk situ. Jangan kita sampai marah kat orang. Jangan kita. Jadi berasa macam tempat kita.
Jadi kalau orang pergi situ mungkin kita tolak dia kok. Jangan siapa lagi. Sebab apa? Tidak ada tempat yang khusus bagi siapa-siapa pun dalam masjid ni. Sebab masjid ni umum untuk semua, untuk semua. Tidak ada pilih-pilih kasih ke apa, tak ada lah. Yang keempat, yang kelimanya makna dia di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jangan buat masjid tu sebagai watannya. Yuwattina, watan daripada watan, buat negeri dia. Buat tempat tinggal dia, tak ada rumah ni, pakai duduk situ. Jangan lagu tu. Sebab masjid ni bukan tempat nak duduk lagu tu. Apabila kita ni nak duduk tetap, macam-macam lah boleh berlaku. Kita boleh berjunuk, kita mungkin kicik kau kita kata dah, boleh jadi berlaku lah macam-macam. Apabila duduk dalam masjid ni jadi kotor tu, tidak sesuai. Sebab keadaan kita boleh berlaku macam-macam kepada kita. Terkecil kau dalam masjid. Apabila kita buat tempat khusus dan tak ada rumah gitu, dia tak galakkan, tak benar kita buat gitu. Bahkan kita kena ada rumah khusus, rumah suku, pergi ke masjid untuk etikah tak apa, tidak termasuk dalam hal ni. Hal ni buat sebagai tempat tetap, sebagai watan. Sebab sesuai hal ni daripada perkataan dia tu, yuwatin ataupun yutin, yang ini menjadikan tempat yang tertentu dalam masjid tu sebagai watannya, tempat tinggal yang tetapnya, macam negeri dia situ. Tak boleh lah betul. Bermakna kalau buat sebagai watan, tempat dia, tempat tetap tu kan, dia eret pergi sikit lagi. Setengah ulama tu dia eret atas pendapat ni, dia eret. Dah kalau sebagai tempat dia tu lah ke mana? Kalau muntah tempat tu lah dia kencing kau, dia berok kau, begitulah. Ni pun kita ni pun boleh jadi kalau kita buat sebagai tempat kita sampai ke begitu. Jangan. Maknanya jangan. Tapi setengah ulama kata takkanlah nak berok nak kencing ke situ, tak siapa gitu. Siapa dia nak buat lagu tu? Dah kalau tidak lagu tu, buat sebagai tempat tinggal dia, tak boleh dah setara tu. Apatah lagi kalau nak berok nak kencing situ. Kalau buat sebagai tempat tinggal dia, tetap pun tak boleh. Padahal masjid itu kan tempat yang bagus, digalakkan kita pergi ke masjid, tapi bukan dengan cara buat tempat tinggal kita. Tidak. Sebab apa? Susah kita. Nak dari segi banyak urusan kan, susah. Mungkin akan jadi berlaku jual beli pula. Bila kita duduk situ, rumah kita dah jadi situ. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Dan banyak lagi perkara-perkara lain. Apabila kita sudah biasa duduk situ sebagai rumah kita, dia jadi kalih kan. Bila jadi kalih ni, jadi tak ada lah hebat tu. Hebat tu masjid tu. Jadi buah apa? Buah biasa. Lama-lama. Tapi kalau kita jarang-jarang pergi ni, lain lah. Rumah buah kot saya kita kata. Pergi situ lain. Dia lain, beza tu. Tapi kalau orang tu duduk situ tak apa, misalnya kita kata dia ni kaki rokok lah, lama-lama boleh jadinya isap rokok tu. Buat sebuah rumah dia lah. Kalau sudah jadi watan dia, sudah jadi watan dia, hak tu tak sih. Hak tu lah nak mengelak daripada hak tu. Itulah beberapa maknanya. Walau bagaimanapun semuanya molek belaka tu. Kalau kita perhati, molek belaka tu panduan kepada kita. Dengan masjid ni lagu mana. Nak semayang-semayang pun dia ada cara juga, tak kena kaya saja ya. Siapa ada riak, ada nak menunjuk-nunjuk, ada menampakkan kebesaran pula, tak boleh. Itu tempat kita kan, tak boleh duduk situ. Tak boleh. Misalnya raja ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, tak boleh buat khusus lagu tu, tak boleh. Dia tak boleh buat khusus lagu tu. Tapi kalau sebagai menghormati dia, gitu saja tak apalah. Tapi kalau sebagai tetap, itu tempat dia, tak boleh siapa dia ambil. Pergi tak pergi pun tak boleh. Kena khusus itu. Lagu tu tak boleh. Tak ada siapa dia kata boleh, betul. Tapi kalau sebagai tempat khusus, sebagai pemimpin, dia duduk alik depan, gitu saja tak apa, boleh lagi. Tu sebagai hak ganti tu imam misalnya, duduk alik belakang tu imam, beberapa orang tu imam, itu tak apa, tu. Tapi dia tidak kata sebagai tempat dia khusus sama-sama. Orang lain tempat tak boleh dah duduk tempat tu. Kalau lagu tu tak boleh. Kalau tidak sampai situ, tak apa lagi. Tak apa lagi. Pada tu ada lagi ni, ada. Tapi lewat dah sekat tu. Allahu a'lam.